insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dapat. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cek kat grup kita, grup forever kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Dah, insyaallah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali 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 Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar. Wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalain hanara min al-siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa rattab lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'illah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimul dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita buat pertama kali untuk grup forever kita. InsyaAllah mudah-mudahan pengisian pagi ni dapat kita barakah untuk grup kita dan forever kita di seluruh mana yang kita duduk, mana sahabat-sahabat kita, tim kita.
Mudah-mudahan pengisian pagi Jumaat ini dapat barakah untuk semua, insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Iya kan. InsyaAllah tajuk yang dibagi, tajuk yang diberi ialah peringatan bagi yang lalai. Kalau tidak saya, betul? Ya. Peringatan bagi yang lupa, insyaAllah saya ambil daripada kitab Tanbihul Ghafilin, ya, untuk kita semua biar kita senantiasa diingatkan selalu. Jangan langsung kita, ialah kita berniaga, kita berusaha, kita apa, tapi kita lupa pada yang satu, insyaAllah. Kita tengok daripada kitab ni, saya ambil sikit dia punya mukadimah dia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat semula jadi, iaitu bertabiat resah, gelisah, lagi bakhil, kedekut. Kata penulis ni, apabila ditimpa kesusahan, dia sangat resah, gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil, kedekut. Dengan sifat dan tabiat ini, sekiranya Allah berikan kepadanya sebagai kenikmatan dunia, maka dengan mudahnya ia lupa. Sombong bahkan berasa takbur, maka dengan mudahnya, dengan seakan-akan dia bertakbur, takbur seakan-akan ia merupakan kejayaan besar yang datang atas hasil jerih payahnya sendiri. Makhluk bernama manusia ini tidak sedar bahawa segala nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merupakan kurniaan yang hendaknya digunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan semata. Walaupun demikian, sifat dan tabiat buruk itu tidak berlaku atau ianya dikecualikan bagi mereka yang sentiasa tetap dalam mengerjakan solat, mereka yang mengasingkan bahagian hartanya kepada orang-orang yang maklum, iaitu untuk orang miskin yang meminta dan menahan diri, dan mereka yang percayakan dari hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai bukti, dan mereka yang cemas daripada timpa azab Tuhannya serta menjaga kehormatannya. Sebagai ingatan tidak asing lagi, inilah peringatan yang tulis oleh Tuan Guru Abu Laits As-Samarkandi untuk hemat kita, untuk dinasihatkan kita, untuk mengingatkan kita. Itu dipanggil peringatan bagi yang lupa. Kita sebagai manusia memang memang senang amat lupa, tuan-tuan. Sebab tu ditulis kitab ni. Panjang cerita, ada 30 juzuk, ada dua jilid, 30 lebih pada 94 tajuk sebenarnya. Daripada bab ikhlas sampai doa dan tasbih. Ni. Itu kita baca mukadimah, Bila baca kitab, tuan-tuan, yang utama di dalam kitab ni, peringatan bagi yang lupa ni, ditulis mula-mula sekali Bismillahirrahmanirrahim. Segala benda yang kita buat mesti bermula dengan billah, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan nama lain. Bila ada bab dengan nama Allah Taala, tuan-tuan, tak ke mana kita balik kepada Allah Taala. Sebab tu kita selalu dibagi ingat. Sekarang ni pun kita dibagi peringatan yang paling dahsyat seumur hidup saya, iaitu peringatan yang paling hebat. Sebab tu baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira siapa kita, online ke tak online ke, ni Allah bagi peringatan. Ni maksudnya sekarang ni kita dapat live. Kita dapat live nya bukan live streaming. Allah bagi peringatan. Allah bagi peringatan di depan mata kita sekarang, tuan-tuan. Allah bagi peringatan di depan mata. Macam mana Fir'aun dapat, macam mana Rasulullah dapat, macam mana Nabi Musa dapat, macam mana Nabi Isa dapat, macam mana Bani Israel dapat, Yahudi dapat. Semuanya depan mata kita sekarang menghadapinya. Sebab tu kita cari jalan untuk balik kepada Allah Ta'ala. Tak ada cara lain untuk kita nak lari daripada Allah Ta'ala. Mesti balik kepada Allah Ta'ala. Jangan kita lupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu yang pertama dalam kitab ni, peringatan bagi yang lupa, ialah Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, dengan nama Allah Taala. Sebab tu apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita lakukan mesti bersama dengan Allah Taala. Bila kita nak buat satu kerja, bila kita nak berniaga, semuanya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak ada nama Allah Taala, payah tuan-tuan, puan-puan. Bila tak ada nama Allah Taala, kita tak takut apa benda yang kita buat. Tapi dengan nama Allah Ta'ala, kita bimbang. Satu sen yang kita meniaga, satu sen kecil je, tapi akan disoal Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab tu, antara besok yang diingatkan dalam kitab lama ni, ya, ada 4 soalan. Ada 4 soalan yang akan disoal kita besok, tak terkecuali. Tuan-tuan, kalau kita nak ingatkan kita ni semua bakal jenazah. Kita calon jenazah. Tak ke mana kita, tuan-tuan. Kita ni bakal jenazah. Bila bakal jenazah, kita pasti mati. Tak terkecuali. Hidup ni sementara saja. Orang Jawa, orang Indonesia kata kita ni mampir sahaja. Di forever pun kita mampir, di dunia pun kita mampir. Kita menumpang, kita dititipkan, kita dipinjamkan untuk duduk dunia sekejap, untuk bawa bekal ke dalam satu lagi alam yang dipanggil hidup sesudah mati. Ditulis dalam buku B. Arifin, penulis Indonesia. Kita ni calon jenazah. Pagi tadi kita sembahyang berjemaah, baca surah Sejadah. Ada satu ayat yang dibacakan Tok Imam, kalau ada Tok Imam dalam rumah. Sebab tu kita ni digalakkan sembahyang berjemaah. Ya, berjemaah walaupun tak ada dapat pergi masjid, tapi di rumah kita buat macam masjid. Pasal apa? Itulah peringatan Allah Taala. Ya, bila diingatkan Allah Taala sampai kita tak boleh pergi masjid, tuan-tuan. Ini kena renung kita. Cari jalan. Kita ni calon jenazah. Kenapa? Calon jenazah pagi tadi Tok Imam baca surah Sajadah. Tuan-tuan boleh buka surah Sajadah. Ada satu ayat. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kita ni diekori, di-follow oleh malakul maut. Tak dira di mana. Di Johor sampai ke Perlis, kita di-follow. Sekarang malakul maut memang terlalu sibuk mencari nyawa orang yang disuruh Allah, diperintah Allah Ta'ala cabut. Kita di Malaysia sekarang hari-hari hampir 100 tiap-tiap hari. Itu confirm lah. Sibuknya malakul maut untuk mencabut nyawa orang. Apalagi di India, apalagi di Amerika, apalagi di Brazil, apalagi di Venezuela, apalagi di Bolivia, apalagi di Peru. Semuanya mati, tuan-tuan. Kita bakal ada bab kematian. Sebab tu kita diingatkan pagi tadi, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kita akan dipanggil. Sebab tu bila dibagi ingatan, ya, antaranya tadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tu kena renung kita. Ingatan kita dengan Allah Taala macam mana, tuan-tuan? Berniaga betul dengan Allah Taala macam mana? Adakah kita ni bersama dengan Allah Taala ataupun tidak? Sebab tu kita diingatkan. Ada 4 soalan saya nak kata tadi. Yang 4 soalan, ya. Antaranya, umur kita banyak-banyak, apa kita buat? Umur yang kita ada umur, orang lain ada dah pergi dah, mati dah, COVID-19. Ya, tak kira lah ada vaksin ke tak ada vaksin. Allah kata mati. Jangan kata bila ada vaksin tak mati. Mati, tuan-tuan. Kita kan calon jenazah, confirm mati. Tak terkecuali. Yang paling confirm yang selepas mati tu. Tu lagi hebat. Sebab tu persiapan. Ya, tu. Umur kita banyak-banyak, apa kita buat? Tolong tuan-tuan cuba renung, umur kita dah berapa lama? Masuk 50, masuk 40, masuk 60, masuk 70. Konvert, tapi umur kita terus bergerak. Maksudnya umur kita ni cukup masa Allah akan panggil. Dan akan dipersoalkan utilize ataupun tidak umur kita. Allah, tuan-tuan,
bimbang kita. Ada yang dah mati mengejut kena COVID kan, jantung, semua macam-macam. Umur kita, apa kita buat? Cuba renung daripada subuh semalam sampai subuh pagi ni. Tengok umur kita Allah bagi. Syukur kita pagi ni kita boleh bangun, boleh sedut oksigen, boleh sembahyang subuh berjemaah. Syukur kita. Cuba tengok daripada subuh semalam sampai subuh pagi ni, apa peratus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, perempuan, kena ingat, saya catatkan daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Cuba renung, kalau boleh, umur kita ni berapa peratus kita dengan Allah Ta'ala, berapa peratus dengan Al-Quran, berapa peratus dengan Rasulullah SAW, berapa banyak kita ingat, kita spend time dengan umur itu. Itu kata Datuk Ismail Kamus, tanam padi lalang pun tumbuh, tanam lalang padi takkan tumbuh. Cari akhirat, dunia pun dapat. Cari dunia, akhirat belum tahu. Ini pesanan Tuan Guru yang saya catatkan. Tuan kena ingat tu, kena hafal. Saya hafal lah. Cari dunia, cari akhirat, dunia pun dapat. Cari akhirat, cari dunia, akhirat belum tahu. Maksudnya akhirat dulu. Umur kita berapa kita uruskan, berapa peratus kita uruskan umur kita. Allah bagi 60, 70, 80, 90. Ada orang sampai 90, sampai 100. Allah akan tanya. Tapi kena ingat, kita ni jangan target dapat 100 umur kita. Pasal Nabi dah berdoa, umatku cukup 60, 70 saja. Nabi doakan. Doa Nabi jangan main-main, tuan-tuan. Tapi umur kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Muhammad SAW 60 hingga 70. Kalau umur kita dah masuk 56, maksudnya ketinggal 4 tahun lagi. Agak-agak boleh tak kita bawa kepada Allah Ta'ala ni? Nak menghadap, belum menghadap Allah Ta'ala, nak menghadap liang lahat. Nak menghadap liang lahat yang amat gelap. Sekejap lagi siang terbit fajar. Masih lagi gelap dalam liang lahat. Tak percaya, tuan-tuan pergi lepas ni ke kubur, tengok. Allah, tuan-tuan, seorang kita berseorangan di dalam liang lahat. Saya tengok semalam orang kebumikan yang mangsa COVID, dibungkus dengan kafan, dibungkus pula lagi dengan plastik, sembuh ubat, tak disembayangkan dengan keluarga, cuma sembayang dengan KKM saja, 5-6 orang masuk dalam liang lahat, tutup, kambus, gelap, segelap-gelapnya. Allah, tuan-tuan, kena renung. Zaman mak saya dulu meninggal, kita boleh buka lagi, kita turunkan jenazah, kita masukkan dalam liang lahat, kita boleh bukakan kain muka mak saya. Kita pegang tanah satu ketul, dari tanah kamu datang, kepada tanah kamu dikembalikan. Allah, tuan-tuan. Tu dulu, sekarang tak ada lagi dah. Tak ada lagi nak cium-cium tanah lagi dah. Habis dah keadaan tu. Ni kena renung. Tu dalam liang lahat. Sebelum masuk liang lahat tu pun hebat juga, tuan-tuan. Sebelum masuk liang lahat tu pun hebat amat sangat. Kawan takkan tunggu, suami ataupun isteri, anak-anak pun takkan tunggu. Semuanya balik belaka. Tu. Yang paling dahsyat lagi, waktu kita diusung ke dalam keranda tu, ke tempat mandi, ke tempat kubur. Kata penulis, waktu tu jenazah meraung sebenarnya. Kalau jenazah yang maksiat dengan Allah Ta'ala, meraung dia. Nak ke mana kita? Ke mana aku nak dibawa? Kita cuma tak dengar saja. Tapi jenazah tu sebenarnya meraung. Tu kena renung kita, tuan-tuan, besok macam mana kita persiapan ni hari Jumaat yang hebat. Batu semuanya dengan nama Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tu umur kita akan ditanya. Masuk saja dalam liang lahat, gelap yang amat gelap. Cuba renung. Datang dua makhluk yang hebat, Munkar dan Nakir. Macam itulah, tuan-tuan, nak motivasikan diri kita.
Ya, macam mana kita motivate, macam mana nak berniaga, macam mana nak jual, macam mana kita nak strategize, nak proseskan, macam mana nak marketing. Tu. Tapi kita dengan diri kita, pembangunan diri kita pun kena ada. Biar kita tidak terleka, biar kita tidak terlupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang yang amat sangat. Pasal apa? Allah dah bagi peringatan sekarang depan mata. COVID sekarang depan mata, tuan-tuan. Sebab tu kita keluar pakai masker, kata Indonesia. Kita keluar pun dah pakai masker, kita keluar dengan sanitizer, kita dengan vaksin, kita semua Allah uruskan. SOP tu bukan daripada KKM, SOP daripada Allah Ta'ala. Nak mengingatkan kita, baliklah kepada Allah Ta'ala, bukan balik pada bab dunia. Dunia kita ambil sambil berjalan. Tu, umur kita banyak-banyak, apa kita buat. Yang kedua, ilmu yang kita mengaji, ke mana kita bawa? Ilmu yang kita mengaji tak kita? Mengaji. Kita ada mengaji bab sembahyang, kita mengaji bab Quran. Kemana Quran kita? Tuan-tuan, kita walaupun dalam keadaan my Quran time ni, kita dikurniakan Allah Ta'ala, dibagi nikmat Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Ada tak ada, tuan-tuan? Ada depan TV, my Quran time. Sehari diulang 4 kali, ditambah pula dengan my hadis time. Allah, tuan-tuan, sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, nak masukkan juga kita ni, orang Malaysia ni, orang Melayu kita ni, orang Islam kita ni ke dalam syurga. Cuma kita cakna atau tidak dengan Allah Ta'ala. Quran bagi, bukan Quran yang tak ada baris, tuan-tuan. Quran di depan mata, depan TV. Ditulis dengan baris, dengan Ustaz Tarmizi, dengan Ustaz Tirmizi, dengan Ustaz Fazrul, engineer, chemical engineer yang boleh tadabburkan Quran. Nak mengingatkan kita secara ringkas, secara jelas hebatnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satu diselongkar. Kalau dulu cuma hari ada pertandingan tilawah Al-Quran, sekarang hari-hari 4 jam, 5 jam. Tak cukup kita boleh tengok di YouTube ataupun di Facebook, di Instagram. Cukup, tuan-tuan, Allah bagi. Takkan kita tak cakna, tuan-tuan. Cuba cek di dalam rumah kita. Cuba cek di pejabat kita. Di pejabat kita, di kedai kita, berapa banyak yang kita boleh pegang Quran. Tolong, tuan-tuan. Ini saya rayu tu peringatan yang paling hebat daripada Allah Ta'ala. Quran, bacalah. Ni kena penuh. Ambillah masa dengan Quran. Itulah penyelamat kita yang paling hebat besok. Ayat pada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Untuk mengingatkan kita bakal satu ke tempat lagi, satu lagi alam. Kata orang Indonesia tadi, kita ni mampir saja. Kita di dunia ni mampir saja. Cukup masa Allah panggil. Pasal apa? Kita calon-calon jenazah. Ilmu yang macam-macam, ke mana kita bawa? Kalau diselongkarkan ayat Quran daripada Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbinas dahsyat. Sekarang dah masuk juzuk ke 12 kata silap saya. Surah Hud. Macam-macam. Kaum Nabi Nuh jadi dipadamkan, diratakan Allah Ta'ala dengan air. Tenggelam. Bukan hujan pun ya daripada langit, air daripada bumi pun ada keluar. Maksudnya kita ni saki-baki yang dalam kapal tu sebenarnya. Kita ni keturunan yang Nabi Nuh bawa. Kita ni hidup sekarang. Kalau kita ingkar juga, kita sekarang dah tak ada Nabi, tuan-tuan. Tak ada Rasul, tak ada Nabi. Yang ada waris-waris Nabi. Saya pesan, jangan kutuk-kutuk waris Nabi, jangan hina-hina waris-waris Nabi. Cari pasal kita dengan Allah Subhanahu. Itu peringatan yang paling hebat. Ilmu tu penting, tuan-tuan. Bila kita nak beribadat, bila kita nak buat kebajikan, mesti ada 4. Macam kita berniaga lah. Yang pertama, nak berniaga mesti ada knowledge. Kita mesti ada knowledge. Kita mesti ada ilmu. Tak ada ilmu, nothing. You tak ke mana? You takkan ke mana? Ilmu mesti ada. Ibadat, nak buat baik, nak buat kebajikan, mesti ada ilmu. Yang kedua, mesti ada ikhlas. Tulus ikhlas. Bila ada ikhlas, kita tak bimbang, mesti diterima Allah Subhanahu. Itu. Lagi 2 saya tak ingat. Knowledge, ilmu, ikhlas, mesti ada niat. Niat untuk Allah Ta'ala. Jangan kita nak berniaga, niat nak untung. Kita nak untung dua-dua.
Untung ke mana? Untung dunia, untung dan akhirat. Yang paling penting, niat niaga untuk pahala. Kalau kita niat untung saja, itu untuk dunia saja. Tapi kalau kita niat untuk pahala, dua-dua kita dapat. Kan tadi, cari dunia, akhirat belum tahu. Tapi kalau cari akhirat, dunia akan dapat. Allah bagi terus. Kadang-kadang Allah bagi tak sangka. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kita dapat rezeki yang tak disangka. Ini kena-kenong kita. Tu. Pertama, knowledge. Kedua, ikhlas. Ketiga, niat. Yang keempat, sabar. Bila nak beribadat, bila nak buat satu benda kebajikan, mesti ada bab sabar. Nak tunggu kuliah ni, ustaz nak buat kuliah ni pun mesti ada bab sabar. Kalau tak sabar, frust juga nak cari line, pasal line terlalu dahsyat sekarang ni, terlampau slow line internet. Pasal apa? Semua orang di rumah, lockdown, the whole Malaysia duduk rumah. Maknanya kena renung kita, kena ada bab sabar. Bila ada sabar, kita sayangkan Allah Ta'ala. Lepas tu kena sebar. Bila ada bab sabar, kita sebar. Kita sebarkan kat sahabat-sahabat lain. Nak mengingatkan kita mesti ada bab bismillah atau billah dengan Allah. Maksudnya kita bersama Allah Ta'ala. Tak kira meniaga ke, tak kira ke mana kita mesti bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan dibiarkan kita tak ada kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Jangan kita bersama dengan nafsu kita. Syaitan tak akan berhenti, tuan-tuan. Syaitan akan attack kita setiap masa. Selagi kita hidup, syaitan akan attack kita. Tu kadang dalam bulan puasa pun dia attack kita. Ni 4 kena ingat, 4 ni, nak meniaga, nak beribadat ke, nak buat kebajikan 4. Pertama, knowledge. Kedua, sabar. Kedua, niat. Ketiga, sabar. Keempat, tulus ikhlas. Tulus ikhlas tu melulu, membulat terus kepada Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Tu boleh, tuan-tuan. Tu bismillah, bersama Allah Ta'ala. Balik pada tadi, tajuk yang tadi 4 tadi. Pertama tadi apa? Yang pertama, bila nak beribadat atau knowledge, soalan umur tadi. Yang pertama, umur akan disoal, diingatkan kita umur. Yang kedua, bab ilmu, pentingnya ilmu. Quran belajar, tuan-tuan. Quran kena belajar, tuan-tuan. Saya dah berjumpa, kami sekeluarga berjumpa, buat motivasi solat, buat motivasi baca juz amat. Kami dah berjumpa orang yang baru balik Mekah yang tak tahu baca Al-Fatihah, umur dah 80. Bayangkan kalau tak tahu Fatihah, macam mana solat dia, tuan-tuan. Macam mana dia nak menghadap Allah Ta'ala nanti. Kalau Fatihah tak tahu, solat dia macam mana. Ni kena renung. Jangan malu. Ni sekarang dengan Quran, dengan knowledge yang dengan touchscreen sekarang ni, penuh di Facebook, penuh di TV, penuh di media. Kita besok tak boleh jawab dengan Allah Ta'ala. Tak sempat ya Allah nak mengaji, tak sempat ya Allah nak mencari ilmu. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada sebab. Kita sekarang ni zaman touchscreen, zaman ilmu. Kita bukan mati, kita tidak boleh mati jahil, tuan-tuan. Kita tidak boleh mati jahil. Cari jalan. Jangan kita sibuk dengan dunia, kita lupa dengan peringatan Allah Ta'ala, iaitu bab ilmu kita. Apa? Nak masuk kubur mesti ada ilmu. Nanti saya akan sharekan kenapa nak masuk kubur ada ilmu. Ada, tuan-tuan, kena ada. Ilmu penting. Pertama ilmu, yang kedua umur banyak-banyak, yang ketiga yang pertama ilmu, kedua umur banyak-banyak, ketiga badan sihat-sihat. Badan sihat-sihat. Ke mana kita bawa? Kita sihat tak? Kita sihat. Sekarang kita tak lama lagi kena vaksin, lagi sihat. Sihat-sihat ke mana, tuan-tuan? Sekarang dah tak ke masjid. Sihat-sihat ke mana kita? Bangun, tuan-tuan. Bangun malam kita. Takut kita dengan Allah. Allah bagi peringatan ni dahsyat dengan COVID ni depan mata. Bukan live streaming. Yang tuan-tuan tengok saya ni live streaming. Tuan-tuan tengok saya ni live streaming. Tapi yang kita dapat peringatan Allah Ta'ala, COVID-19, bukan live streaming, depan mata. Keluar rumah memang bertemu dengan virus, binatang kecil yang sampai sekarang orang tak boleh tangkap, tak boleh kejar, tak boleh hapus. Datangnya daripada Allah Ta'ala. Benda ni berlaku di Fir'aun. Dulu Fir'aun depan mata juga. Ombak depan mata. Ombak terbelah, terbuka. Musa boleh rentas lautan dengan Bani Israel. Bani Israel pun
hebat juga. Dia nampak depan mata, dia boleh merentas laut, bukan merentas negeri tuan-tuan, merentas laut. Tak payah pun nak minta surat polis. Pasal apa? Allah bagi rentas laut depan mata. Allah, tuan-tuan, cuba renung. Tu peringatan Allah Ta'ala. Ya, maksudnya kena ingat umur, lepas tu knowledge, ketiga badan sihat-sihat. Bangun tuan-tuan, badan sihat-sihat ni bangunlah malam. Bangunlah, paling koman pun 2 rakaat tahajud. Nanti sekejap lagi duha 2 rakaat. Bangun tuan-tuan. Jangan biarkan kita ni umur habis macam tu saja. Bimbang nanti dah berumur, dah tak boleh kerja, dah tak boleh apa, tak bergerak. Sesal yang amat sudah. Kenapa aku tak solat sunat dulu? Kenapa aku tak bersedekah? Tak bersedekah pada hari Jumaat. Kenapa aku tak buat? Rugi tak? Memang rugi serugi. Meraung kita. Datang pula malaikat 2 yang hebat tu. Tu pun cerita panjang lagi tuan-tuan. Kena renung kita. Kemudian yang keempat, umur, ilmu, kemudian badan sihat-sihat. Harta yang kita dapat datang dari mana? Ke mana pula kita belanjakan? Harta yang kita dapat datang dari mana? Ke mana pula kita belanjakan? Line okey ke? InsyaAllah. Minta maaf tuan-tuan, line teruk sangat sekarang ni. Okey. Line yang harta yang kita dapat datang dari mana? Ke mana pula kita belanjakan? Allah, tuan-tuan. Jangan cari pasal dengan Allah Ta'ala cari harta yang bukan kita punya. Kalau boleh, jangan. Sekarang Allah hantar SPRM, rasuah. Tu bukan dia punya. Nak tunjuk, bukan nak aibkan orang yang ambil rasuah tu. Nak mengingat kita, jangan ambil yang haram. Dengan keadaan peringatan yang Allah bagi sekarang ni tuan-tuan, jangan ambil yang haram. Terutama kita ni berniaga. Nabi ingatkan, kita ni berniaga, jaga sikit. Nabi pernah detect, Nabi pernah kesan sahabat yang berniaga di pasar lauk yang semalam. Nabi kesan. Nabi tahu daripada Allah Ta'ala. Allah bagi wahyu. Nabi tengok lauk tu, ini bukan lauk hari ini. Ini makanan semalam. Nabi kesan tuan-tuan. Allah tuan-tuan, Nabi bagi tahu, Nabi nasihatkan sahabat yang berniaga tu, jangan jual yang semalam. Jual yang fresh. Pasal apa? Harga yang orang bayar tu harga yang fresh. Kita yang berniaga forever ni pun berhati-hati, jaga, hati-hati. Walaupun sekupang kata orang utara, jangan ambil yang haram. Please, orang putih kata, jangan. Takut ditanya, harta yang kau dapat datang dari mana? Ke mana pula kamu belanjakan? Harta yang kamu dapat datang dari mana? Ke mana pula kamu belanjakan? Dapat macam mana? Halal ke haram? Dalam Quran ada tulis dalam My Quran Time, dibaca itu. Arak haram, judi haram, benda yang haram, rasuah haram, semua dalam Quran tulis. Maksudnya Allah dah bagi ways, Allah dah bagi map, Allah dah bagi jalan, Allah dah bagi petunjuk. Tak ada nak soalkan lagi pada Allah Ta'ala. Ni kita berniaga tuan-tuan, cari yang halal sebenarnya. Pasal apa? Ambil yang haram, kata Ustaz Somad. Kata pesanan Ustaz Somad, Ustaz Abdul Somad. Apa dia kata? Sampai bila kita nak makan yang haram? Sampai bila kita nak makan makanan yang bersubahat, yang ada kontak, yang ada subahat dengan yang haram? Sampai bila, dia kata? Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Sekarang ni Allah selongkar daging yang tak betul, makanan yang tak betul, sumber yang tak betul. Allah selongkar satu-satu. Ada keberkatan dengan COVID ni. Hikmah dia. Sebab tu jangan ambil yang haram tuan-tuan. Please, tolong. Pasal apa? Bila ambil makanan yang haram, sumber yang haram, dapat duit walaupun RM5, beli nasi makan bersama anak, jadi darah, jadi daging, naik ke jantung pam ke otak jadi 2, satu positif, satu negatif. Kalau yang masuk yang makanan yang kita sumber yang halal, otak akan jadi positif,
sayangkan Allah, sayangkan Rasulullah, sayangkan kitab Allah, sayangkan semua bab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah, bila otak tu jadi negatif, pasal apa? Sumber yang haram, dia benci, otak tu akan bertukar jadi negatif. Dia akan benci bab Quran, dia benci dengan Islam, dia benci dengan yang halal, apalagi dengan Allah, apalagi dengan Rasulullah. Tu sampai ke tahap dia boleh keluar Islam, sampai ke tahap dia boleh hina Rasulullah, sampai ke tahap main-main dengan Al-Quran. Jangan tuan-tuan. Tu salah satu contoh. Pastikan kita jaga bab makanan kita. Ni dah 30 minit dah. Boleh lagi ke nak tanya? Boleh lagi ke saya teruskan sikit lagi? Ya. Sebenarnya selalunya saya buat kuliah dalam 40-50. Ya. Maksudnya kena renung tuan-tuan. 4 ni. Sebab tu yang keempat ni, harta yang kita dapat datang dari mana? Kemana pula kita belanjakan? Tu dapat halal atau haram. Belanja kemana pula? Sebab tu Allah bagi bab zakat. Zakat ada dua, fitrah dengan zakat harta benda. Jangan ambil yang kita punya, jangan ambil orang yang punya. Kita ambil yang kita punya, jangan ambil orang yang punya. Ada yang bab zakat bukan kita punya, itu hak orang lain. Tu kena renung tuan-tuan. Bab tu kemana pula kita belanjakan duit tu? Kalau belanja dengan seronok bab ke dunia sampai lupa dengan anak waris-waris kita, tu kadang-kadang kita dapat banyak duit, kita dapat banyak harta, kita pula mati, tiba-tiba kita mati, kita meninggalkan waris-waris yang tak tahu apa, waris yang tak tahu agama, waris yang tak tahu Al-Quran contohnya. Rugi tak? Rugi. Bukan rugi, kita menzalimi diri kita sendiri. Sebab apa? Bila masuk ke kubur, waris kita betul seronok dapat duit, ibu ayah dapat duit, harta, tapi dia memijak kita, akhirnya dia menjadi musuh kita. Sebab apa? Waris menjadikan maksiat sebagai bahan utama untuk dia hidup, seronok dengan maksiat. Kita dalam lubang kubur ataupun liang lahat, kita diterjah oleh malaikat, diseksa malaikat non-stop. Pasal apa? Kita meninggalkan waris yang menjadi musuh kita. Sebab tu harta yang kita cari, duit yang kita cari, tak ada ke mana tuan-tuan, kita cari bab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu waris kita penting. Anak-anak cucu kita, baliklah kepada Allah Taala. Al-Quran yang utama. Bila Al-Quran ada, barulah boleh pergi ke tempat lain. Nak jadi engineer ke, nak jadi arkitek ke, nak jadi doktor ke, tak jadi masalah. Tapi bila bab Quran tak ada, macam-macam sekarang berlaku. Walaupun dia jadi doktor, walaupun jadi engineer, rosak. Akan jadi rosak. Pasal apa? Dia lebihkan bab dunia. Itu antaranya. 4 poin pagi ni untuk peringatan bagi yang lupa. Panjang sebenarnya tuan-tuan. Tak percaya ni, tolong tengok kitab ni. Peringatan bagi yang lupa. Tebal, ada 2 jilid. Masa yang dibagikan kepada saya 30 minit, dah melebihi masa. Kita berhenti takat tu kot. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di siri yang akan datang. Ada lagi 4 siri kot. Kalau dia bagi peluang, insyaAllah boleh. Kalau nak buat tiap-tiap minggu pun no problem. Kita masih dalam lockdown, kita boleh teruskan bab pengajian sambil-sambil kita berniaga, sambil-sambil kita bisnes. Tak kira mana, kita dengan Allah dulu, baru Allah lebarkan kita punya perniagaan. Tak kira mana, janji mesti bersama dengan Allah Ta'ala. Billah, maksudnya lillahi ta'ala. Lepas tu kita bersama dengan Allah Subhanahu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Mohon tuan-tuan doakan kami di Bangi ni, mohonkan doakan kami, doakan apa? Doa bagi keselamatan kami di keluarga di Bangi, dan anak-anak kami di Turki, ada 3 orang di sana sedang mengaji kitab. InsyaAllah hujung bulan ni seorang akan kembali, habis dah kitab, habis dah Al-Quran, hafizah semuanya. InsyaAllah mohon tuan-tuan doakan untuk dia, kita dapatkan generasi ulama yang akan datang. InsyaAllah mohon tuan doakan tuan-tuan. InsyaAllah yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana
wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa wasi' wa anisyari minna wa waqti hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahassanna bizil wajabaru wa tasamna bimalaqudhal ladzi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil khairil asma. Bismillahil ladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahil ladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma aghnina bi halalin haram wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah alladhi yadayan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushaghiluhu sya'an wa anshan, subhanallah al-hannan mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Tahassanna bizil wajabaru wa tasamna malaqudhal ladzi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada forever kita. Terima kasih pada group. Thank you. Assalamualaikum. Jumpa lagi di siri yang akan datang. Alhamdulillah. Allahu akbar.